Hari kiamat tu ialah hari Jumaat, tapi Jumaat mana wallahu alam. Jangan duk berganda-ganda kita ni. Kita tak tahu, tak usah kacau, Lalu tu hari ni kita nak alamat-alamat, satu alamat daripada hadis yang ke-40, yang ke-41. Hadis akhir zaman. Lahirnya Imam Mahdi. Kita mari cuek sikit berkenaan dengan cara-cara kiamat ni. Jadi satu hadis daripada An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazhabu ad-dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Rawahu Tirmizi. Hadis ni hadis sahih riwayat oleh Tirmizi. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang, iaitu kiamat, sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku, Nabi kata, iaitu keturunanku. Tidak. Yang namanya sama dengan namaku. Tidak. Hadis riwayat oleh Tirmizi. Keterangan hadis ni beri peterangan kepada kita bahasanya dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa Ajam dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Al-Mahdi. Ia akan melaksanakan keadilan di permukaan bumi ini. Pengadil yang paling besar sekali. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Imam Mahdi, yang mana akhir-akhir zaman ni tidak ada akan kiamat mereka timbul Imam Mahdi di bumi ini dan akan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Ia akan memerintah selama 7 tahun. Nak kedok dengan kita tak tahulah tu wallahu alam. Tidak. Kemudian keluarlah Dajjal. Apabila Imam Mahdi tubik mari merintah dunia ni, Kemudian keluarlah Dajjal dan turun pula Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Ni mengikut hadis sahih. Kalau turut kebanyakan ulama Imam Mahdi akan lahir di saat-saat umat Islam berpecah belah. Dan di masa pemerintahannya, semua umat Islam akan bersatu dan akan berjaya menundukkan seluruh bangsa yang ada di dunia ni di bawah kekuasaan Islam. Lola ni bunyi kata banyak dah, tak ada bunyi kata khabar berita yang soreh. Banyak orang memelukkan agama Islam. Berapa banyak lola ni. Lebih-lebih lagi timbul mari penyakit corona tak corona. Penyakit hak manusia nak mikir tak boleh. Lalu tu ingat kepada Tuhan. Pakak masuk Islam dah. Berapa banyak. Jangan kata di lain, di negeri Amerika sendiri saat itu banyak. Gereja-gereja jadi masjid. Tempat sembahyang. Ni berita yang mana kita berita sore. Lalu tu sedang mengajar dirahmati sekalian, ni satu alamat-alamat. Mana iaitu menurut banyak ulama Imam Al-Mahdi akan lahirkan di saat-saat umat Islam berpecah belah. Dan di masa pemerintahannya, semua umat Islam akan bersatu. Dan akan berjaya dan menunduk seluruh bangsa yang ada di dunia ni di bawah kekuasaan Al-Islam. Lo ni pakak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala belaka dah.
Suluh tengok. Dia kena ada orang kuasa lebih pada ni lagi. Tu dia. Tu dia. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu banyak di dalam ruangan ayah mak sana tu peminat Allah. Dah. Telefon masuk pun banyak. Lepas tu hari ni buku hakikat sana tu hadiah pahala. Apakah hakikat masalah hadiah pahala itu? Kita kena rupa dia dulu. Rupa hadiah pahala itu iaitu setiap orang yang Muslim yang balik berakal diberi pahala oleh Tuhan kalau ia mengerjakan sesuatu amal ibadat. Dengan wicerak, winyato, lepas tu tak kena balah dah. Pakat-pakat sebar. Bukan balah dah, pakat sebar. Sebar belah mana? Setiap orang Muslim yang balik berakal, orang panggil akhir balik. Ambil akal tak dapat, balik duduk dalam belakang. Tapi di dalam kitab ni, dia kata, Muslim yang balik, siapa umur. Cukup umur mengikut hukum syarak. Dengan cara mimpi ataupun mari haid. Sebelum daripada umur 15 tahun. Iaitu masuk dah. Ada baci dah. Tu dia. Baci hak Tuhan saat itu mengadakan kepada kaum Muslim yang balik berakal. Orang hilang akal, tak ada baci ni. Tak ada baci. Bacinya ialah diberi pahala oleh Tuhan kalau ia mengerjakan. Kalau dia buat kerja beramal. Kalau dia buat amal. Sesuatu amal ibadat. Seorang yang bersedekah. Ataupun berderma kepada fakir miskin. Mendapat pahala. Atasnya. Atas amalan itu. Dan seorang yang memberikan harta wakaf. Mendapat pahala. Atas amalan itu. Amalan mana? Belanjakan harta di atas jalan wakaf. Dan seorang yang berpuasa. Ni di bulan Ramadan ni. Tiap-tiap tahun. Sebulan, bulan Ramadan, setiap-tiap tahun. Seorang yang berpuasa. Mendapat pahala atas puasanya itu. Dan begitulah seterusnya. Pahala-pahala lain-lain lagi. Teteh ini umat Islam. Sedunia. Sepakat mempercayainya. Kerana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan hal itu. Hak ada buku hadiah pahala ni. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang beri tegas di dalam ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Zulzilah. Ayat yang ke-7. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Artinya, maka bagi siapa mengerjakan kebaikan setimai zarrah yang sekecil-kecil, sama dengan debu tu. Kita tak tengok nampak debu tu. Nescaya ia akan melihat mendapat pahalanya. Walau sikit sekalipun. Ayat ini menyatakan bahawa setiap orang yang mengerjakan kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar debu ataupun sebesar zarrah, nescaya akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala upah ataupun pahalanya. Tuhan wi upah, wi pahala. Untuk orang bekerja dan buat baik. Pahala amal kebaikan yang telah didapatkan oleh yang mengerjakan dan sudah berada di dalam sipene. Duduk dalam baci siap. Sipene di dalam baci. Dalam sipene ialah dalam banci. Bolehlah dihadiahkan. Pahala kita buat saat itu, boleh kita hadiahkannya kepada orang lain.
Ni dia. Dia kait weh. Bukan kita buat, boleh kita sorang. Boleh dihadiahkan kepada orang lain. Umpamanya kepada orang lain itu ialah umpamanya kepada ibu bapa. Dan kepada kerabatnya. Kepada saudaranya. Baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup lagi di dunia ni. Dan adakah bermanfaat kepadanya di akhirat? Tidak. Kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, beriktikad, mempercayai bahawa hak ini boleh dilakukan. Dan orang yang diberi hadiah pahala itu mendapat faedah di akhirat nanti. Tak serupa dengan kaum Mu'tazilah. Kaum yang sesat. Kaum Mu'tazilah sesat sana dia kata belah mana? Dia berfatwa bahawa had itu tidak boleh dilakukan dan pula tidak berhasil kalau dilakukannya. Tidak. Ni. Hak kaum Mu'tazilah. Kerana orang hanya mendapat pahala daripada amalannya saja. Orang tu buat boleh ke demo tu. Tak boleh pada orang lain. Kata kaum Mu'tazilah. Iaitu pengarang buku ni menganutkan aliran dan pahaman kaum ahli sunnah wal jamaah. Kerana itu kami mempercayai. Wicerak weh pelajar-pelajar Yahmat pun. Deh nak sebut nak oyak demo apa kau tu kau ni tu deh. Oyak wicerak. Kata kaum ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Bukan jemaah. Wal jamaah tu panggil apa ni? Jamuk panggil. Orang ramai-ramai. Wal jamaah macam itu. Deh. Kerana itu kami mempercayai mengiktikadkan supaya iktikad kaum ahli sunnah wal jamaah. Bukan saja mengiktikadkan tetapi menyebarkan dan mempertahankan kepercayaan serupa itu. Sebab setiap orang Islam boleh menghadiahkan pahala amalannya kepada orang lain. Ni bermula hari raya dan mulai pada puasa. Banyak dia mau buat amalan-amalan saat itu. Boleh puasa sebulan saat itu deh. Pakat deh. Buat amal istimewa orang panggil. Dia buat dah bulan lain-lain, hari lain-lain tu tak ada had dah. Tapi di bulan Ramadan ni, deh. Orang panggil beripat ganda pahala-pahala. Hak kita sendiri, kita hadiah pada demo. Dan kita sendiri pun dapat pahala juga. Kita hadiah ke demo tu dapat pahala pula dah sekali lagi. Kita buat dah, boleh pahala dah. Lepas tu kita hadiah ke demo. Seperti mana kita baca kulhu. Kita baca-baca kulhu saat itu, kita dapat pahala. Kita orang baca saat itu, dapat pahala dah. Dalam kulhu tu pun, pahala pula dah. Lepas tu, kita hadiah ke demo. Baca kulhu, hadiah pada siapa saja. Utama sekali kepada dua ibu bapa. Bagi anak yang soleh. Dapat pahala berlipat ganda. Selain daripada tu, orang yang kita hadiah pahala saat itu, dia pun doa klik mai pada kita pula. Boleh pula dah pahala situ. Lepas dah buat apa lagi. Janganlah duduk kaum sesak tu. Kaum Mu'tazilah tu. Mu'tazilah ni orang, kalau pasal tak kata, dia henke tua. Nampak untuk diri sendiri, orang panggil. Tak ada nampak pada orang lain. Ikutku, duitku, duit apa demo? Nak sedekah pun tak saya bersedekah. Cari imej sendiri, tu jadi gigit tu. Ni kaum yang sesat, kaum Mu'tazilah. Tidak. Kalau kaum ahli sunnah wal jamaah, pahala-pahala kita boleh hadiahkan kepada siapa saja. Walau kaum kerabat kita, sahabat handa kita, saudara kita, semua kita boleh hadiahkan pahala
Siapa seperti pahala kita dapat pahala daripada Allah SWT. Supaya apa? Supaya bermanfaat baginya di akhirat nanti. Setiap orang Islam boleh menghadiahkan pahala amalannya kepada orang lain. Sedangkan orang yang diberi itu dapat pula menerima hadiah itu. Dan bermanfaat baginya di akhirat nanti. Ini tidak bererti bahawa orang-orang itu harus menunggu saja pemberian. Tapi kita jangan duk makan laba, nak demo hadiah semata. Kita sendiri pun kena buat juga. Tidak. Kita harus dan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang dipikulkan kan pondoknya dan ia mendapat pahala daripada amalnya itu. Pahala-pahala yang dihadiahkan orang kepadanya adalah sebagai pembantu untuk menambah tinggi darjatnya di akhirat nanti. Pendek kata, dapat disimpunkan masalahnya, iaitu setiap orang boleh mendapat pahala ibadat orang lain. Kalau pahala itu dihadiahkan oleh orang lain, itu kepadanya. Ataupun dengan lain kata, orang lain boleh mendapat pahala dari amalan orang lain. Tidak. Dalilnya kepercayaan ini ialah tersebut di dalam kitab hadis Bukhari. Rawahu Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat anna tahujja falam tahujja hatta matat. hujju anha. Qala na'am. Hujji anha. Ara'aita law kana ala ummika dainun. Akunti qadih. Uqdullah fallahu ahakku bil wafa'i. Rawahu Bukhari. Artinya hadis ni satu contoh teladan bagi kita untuk beri tegas dari Ibni Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahasanya seorang wanita daripada suku jihadnya, Juhainah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepada Nabi bahwasanya ibuku bernazar akan naik haji, tetapi ia meninggal sebelum mengerjakan haji itu. Apakah boleh saya menggantikan hajinya itu? Dia kata anak dia anak dia boleh ganti ke tak pada haji ibu yang nazar saat itu? Mak dia telah meninggal dunia, tak ada nak pergi buat haji. Yang nazar tak ada nak naik haji. Nabi pun jawab, ya, boleh. Naik hajilah menggantikan dia. Gantikan kepada ibunya. Hak nazar saat ni. Berhatikanlah umpama ia berhutang. Ia berhutang. Tentu engkau boleh membayarkan hutangnya. Ibu bapa kita lekat hutang. Masa dulu duk susah. Dia duk mengasuh kita, bela kita, hantar mengaji kita. Lepas duk ibu bapa lekat hutang. Apabila kita boleh bekerja, boleh duit pitih sana itu, utama sekali bayarlah hutang ibu bapa terlebih dulu. Tolong pergi bayar. Risik bih. Risik dalam kapung-kapung dulu. Tidak.
Lepas tu tanya sahabat anda siapa weh. Ibuku dapat sana itu hutan-hutan. Walaupun ibu bapa masih ada dalam dunia lagi ataupun ia telah meninggal dunia. Boleh kedua-dua. Nah. Mungkin kata mati dah hendak dah kena bayar dah tak. Itu dah. Dak. Maka hutang kepada Tuhan lebih berhak lagi untuk dibayar. Ni nak royak kata, kalau hutang duit pitih apa kau tu kau ni, dan hutang lain-lain lagi, kita, harus kita boleh bayar, Hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Di dalam hadis ni dapat dipahamkan bahawa pahala amal haji yang dikerjakan oleh seorang anak boleh diberikannya, dihadiahkannya kepada ibunya. Sehingga hutang nazar ibunya menjadi terbayar. Terlucuk hutang tu. Dan ibunya itu tidak berdosa lagi terhadap Tuhan. Dan pula didapat fahamkan, kita boleh faham bahawa hutang-hutang orang yang wafat, yang telah meninggal dunia dah, boleh dibayar oleh anaknya. Sehingga orang-orang yang telah wafat itu bebas daripada hutangnya, iaitu terucuk daripada hutang-hutangnya, lepas daripada hutangnya, baik di dunia, begitu juga di akhirat. Dunia pun lucu, akhirat pun lucu. Dunia lucu mana masih ada lagi dalam dunia ni. Kita pergi bayar hutang beri. Lucu hutang. Lepas tu kita dengan minta ampun dan maaf. Dengan kesilapan, apa janji nak beri bayar hutang tapi duit tak ada nak bayar. Kita maaf habis dengan tuan hutang. Akan bersihlah hutang tu daripada apa ni, ibu bapa yang berhutang sana itu. Kepada ibu bapa yang berhutang itu. Baik dunia, begitu juga di akhirat. Duduk dekat hutang, meninggal dunia. Kita anak kena tanggungjawab yang penting sekali. Kerana ibu bapa yang susah kerana kita. Jangan duduk mengepek mai. Banyak anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Jatuh dalam sifat deraka lagi. Jatuh dalam sifat degil lagi, tak turut hukum. Banyak perkara. Lalu tu dah hari ni, kalau ada lagu tu sana itu cepat-cepatlah kita bayarkan hutang. Ni duk bergaduh, bagi harta ni tak cakap lesar lagi. Pas uluh tengok terlekat lagu tu sabit apa? Sabit kita tak ada bayar hutang lagi. Duk gaduh nak bubuk saka. Takut boleh sikit. Takut boleh ke demo banyak. Ya sebenar ilmu faraid. Ya hukum hakam ilmu faraid bagi pesaka ada siap belaka dah. Tak seturau. Ni satu sifat kita ni manusia ni. Banyak hak ayah mak berjumpa. Lalu tu kita jangan degil. Utama sekali jangan buat masalah hak gini mo. Tak pasal dosa kau menambah dengan tak pasal. Dosa dah. Lepas tu menambah dosa pula keduk bala. Duk degil. Iaitu ibu bapa kita di atas dunia ni pun susah. Dia lekat hutang demo. Tidak. Lebih-lebih lagi di akhirat. Susah ibu bapa. Lalu itu janganlah buat nyanyi kepada dua ibu bapa. Kita kena kasih dengan penuh-penuh hati. Allah duk nanti nak maaf kepada kita. Nak ampunkan sekalian dosa-dosa kita. Yang mana duk degil dengan dua ibu bapa, buat nyanyi kedua ibu bapa. Ibu bapa ada harta. Kadang-kadang harta ada. Tapi duit tak ada. Harta ada, duit tak ada. Kok mana pula dah.
Kebun ada. Lepas tak jadi duit lagi nak bayar hutang demo, malah mana? Duk-duk meninggal dunia. Ataupun duk dengan gitu. Kalau masih hidup lain dunia sana itu, duk dengan susah dengan hutang. Itu dah. Nak molek pula, anak pula dah ambil surat tanah tu, pergi gadai demo pula dah. Nak jual apa tak boleh. Nak bayar hutang demo. Susah beli pak ganda. Lalu tu beradulah kepada kaum muslimin dan muslimat. Orang yang beriman teguh dengan Allah SWT. Beriman saat itu kena beriman penuh-penuh. Beriman dengan sungguh-sungguh. Bukan hati beriman. Itu nah. Tapi tidak beramal. Tidak. Kok mana pula dah ayah mak buat tekak-teki lagu tu. Nabi kita boleh mikir. Semaya tak tinggal. Puasa tak tinggal. Tapi buat amalan, buat makna. Lalu tu dia hari ni, marilah kita sama-sama pakat memikir. Pakat buat. Kalau misal kata adik-beradik ramai, pakat berkongsi. Tu kata ada harta tinggal. Kalau tak ada harta sekalipun, kita kena usaha. Cari duit, bayar hutang ibu bapa. Wilpah daripada azab seksa kubur. Dak itu duk lekat di kubur. Roh nak pergi ke mana tak boleh. Kalau nak pergi merdekakan roh ibu bapa kita duk dalam kubur, pakatlah. Senang susah tak ada kira. Kerana ibu bapa senang susah je tak ada kira, pula anak. Lepas kita kena balas klik. Dengan segemta-mengeta. Tak usah suluh jauh, suluh dekat-dekat ni dulu. Ni hak penting. Tersebut di dalam hadis Bukhari, satu hadis lagi. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma kana al-fadlu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min khas'am faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadli ila shikil akhar faqalat inna faridatallahi adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahilah. Afa ahujja anhu qala na'am wa zalika fi hujjatil wada' rawahu Bukhari. Artinya daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan adalah Fadlun. Fadil bin Abbas. Mana pengiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang seorang wanita dari suku Khas'am. Maka Fadil melihat wanita itu. Dan wanita itu melihat kepada Fadil. Lantas Nabi memutar muka Fadil ke jurusan lain. Wanita itu berkata, ketika kewajipan haji datang kepada bapakku, ia sudah tua. Tidak sanggup lagi naik kenderaan. Tak urut nak pergi buat haji. Apakah boleh saya menggantikannya? Hak tadi itu, mak dia menazah. Hak ni, pak dia tua. Tak urut. Nak naik kenderaan.
Nak naik apa ni, nak pergi naik haji tu tak gerak. Tua berdoa, lajak tua deh. Bolehkah saya menggantikannya? Ni ayah dia masa hidup-hidup lagi. Tapi tak gerak pergi. Nak pergi buat haji tak boleh. Tua dengan nyanyuk dengan apa. Nabi jawab, boleh. Nak pergi ganti ayah tu boleh. Walau dia masih ada lagi dalam dunia ni siapa tangguh tumor tu, tak nanti mati. Tak nanti matilah. Had ini terjadi pada ketika Haji Wida. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tu. Dalam nah ni nyatakan dalam hadis ni, bahawa seorang anak wanita boleh menggantikan bapaknya. Anak betina pun boleh ganti juga buat haji kepada bapaknya. Tolong buat haji kepada bapaknya yang sudah tua di dalam mengerjakan ibadat haji. Tak pergi ataupun ada penyakit, ada apa, tak kuasa nak pergi buat haji. Dan amal itu dapat membebaskan bapaknya dari kewajipan ibadat haji. Tidak. Boleh. Amal anak diberikan pahalanya kepada bapa yang masih hidup. Tak kira laki-laki dan perempuan. Hak ni duk royak ni anak perempuan. Pergi buat haji, ganti ayahnya yang masih ada dalam dunia ni, tapi terlajak tua. Tak ada kuasa. Ataupun ada penyakit. Ada penyakit. Yang tengok dah tidak kuasa nak pergi menunaikan fardu haji. Tidak. Iaitu amalan anak diberikan pahalanya kepada bapa yang masih hidup. Sedangkan pada hadis yang pertama, amalan anak boleh diberikan pahalanya kepada ibu yang sudah wafat. Hadis pertama tadi. Tidak. Hak tu hak nazar dia. Lepas tinggal dunia. Boleh lepas nazar saat itu. Dan begitu juga pahala amal ibadat seorang boleh pindah kepada orang lain. Ni secara umum. Orang lain pun boleh buat seperti juga. Ganti. Buat haji ganti. Demo kata upah haji. Mana kata nama kata upah haji. Dia orang lain tolong naik haji lagi, tolong buat. Kita sendiri anak tak kuasa nak pergi. Kau tambah kapal, tambah apa tu. Tu. Bukan kata upah duk menyaku, upah apa. Tak. Tidak. Pelbelanja untuk pergi tolong buat haji kepada ayah di mana ataupun orang-orang lain lagi. Dengan cerak ni dia molek. Orang-orang lain pun boleh. Saudara nak pergi tolong buat haji kepada saudara yang telah meninggal dunia kerana dia miskin ataupun tak boleh nak buat haji ataupun ikutlah malam-malam mana saat itu. Boleh menggantikan pergi buat haji. Dan ada orang mengatakan bahawa amal anak adalah amal ibu bapaknya. Amalan anak, siapa kepada ibu bapaknya, seperti mana ibu bapak buat. Nanti dia. Dia berkait mari. Dia panggil tupoh pergi kepada orang lain. Seorang buat amal, boleh tolong orang lain. Kerana anak itu adalah kepunyaan ibu bapa. Iaitu daging darah ibu bapa. Kalau kira sejasad tular ya. Anak ibu bapa sana itu daging darah tular. Tu dia. Ni wicerak lagi. Supaya sore. Tu dia. Dan di dalam asuhan ibu bapa, dosa bukan orang lain. Jawab, bacalah dalil-dalil yang ketiga, iaitu
tersebut di dalam hadis Abu Daud. Satu hadis lagi. Tu, lepas tu sedang mengajar mati sekalian, waktu subuh sudah masuk dah. Lepas tu ayah mak nak suruh kepada Dek Nan, cadar suara azan, tak nak masuk waktu subuh di pagi ni. Galik, kecek galik yang itu. Buka, apa? Suruh pada Dek Nan, buka suara azan, tak nak masuk waktu subuh di pagi ni. Sudah mengajar mati sekalian. Buka suara azan, Dek Nan. Masuk dah waktu subuh. InsyaAllah. Buka. Pepe. Tu dia. Tu. Lepas tu. Buka bel. Buka suara bel. Dia. Begitulah. Lepas tu, sedang mengajar mati sekalian. Artinya mereka lalu tunduk dengan dahi mereka sambil menangis dan keadaan itu akan menambah mereka khusyuk. Sujud betul-betul menyesal diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkategorinya. Orang yang sentiasa heboh panggil. Ini di dalam bilangan 7 orang yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat. Di mana tiada lindungi yang lain kecuali lindungi Allah Azza wa Jalla. Iaitu rajulan zakarallah khaliyah fafadat ainahu. Artinya seorang yang sentiasa menyebut-nyebut nama Allah di dalam masa lapang, masa luar. Lalu kedua kelopak matanya menggenangi air matanya. Itu dah. Sebeda yang lain pula. Kullu ainin bakiyatan yaumal qiyamah. Illa ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Artinya setiap mata akan menangis di hari kiamat. Melainkan mata yang telah menangis kerana takut kepada Allah. Dan mata yang celak berjaga fi sabilillah. Yakni berjihad kerana meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya orang yang menangis mata-mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu amat jarang terlihat di dalam kalangan manusia. Sehingga derajatnya menjadi amat tinggi di dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal terdapat banyak orang yang menangis pada setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanun." Fi dar'in wa hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat. Artinya seorang yang menangis kerana takut kepada Allah tidak akan masuk ke dalam neraka sehingga susu dapat kembali ke dalam titiknya. Ataupun unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Pada riwayat yang lain pula, tidak akan masuk neraka siapa yang keluar daripada matanya seperti kepala lalat lantaran takut kepada Allah. Lantaran takut kepada Allah. Yakni terlalu banyak menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyamakan antara air mata yang mengalir lantaran takut kepada Allah dengan darah yang tumpah kerana berjihad fi sabilillah. Ini besarnya. Orang menyesal diri. Orang selalu apabila sebut nama Allah saat itu takut pada Allah tu, mengalirkan air mata.
bertitik air mata saat itu, diumpamakan apa yang kata mengalir lantaran takut kepada Allah dengan darah yang tumpah kerana berjihad fi sabilillah. Rasulullah menyamakan orang selalu berdoa apabila sebut nama Allah dan menangis antara air mata yang mengalir. Tak ada menangis, tak mengalir, menilai tu air mata saat itu dengan takut kepada Allah. Dengan darah yang tumpah kerana berjihad fi sabilillah. Sama. Di dalam sebuah riwayat lagi, sekiranya pada suatu ummah ada seorang yang menangis kerananya, nescaya Allah akan menghormati umat itu disebabkan tangis orang tadi. Sekiranya pada suatu ummah ada seorang yang menangis kerananya kerana Allah SWT, nescaya Allah akan menghormati umat itu disebabkan tangis orang tadi. Hak ni nyatalah bahasanya tangis itu ada banyak ragamnya. Akan tetapi hanya tangis kerana takut kepada Allah Ta'ala yang jara-jara dilakukan oleh manusia. Oleh itu, hendaklah anda tangis diri anda kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda ini, andainya tidak boleh menangis juga, maka cobakanlah diri anda menangis. Tetapi awas, tapi kena beringat sikit, jangan sampai ada campur. Ada campur uduk campur udukkan amalan anda dengan ria dan pura-pura, ataupun dengan menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah di hadapan orang ramai, agar anda tiada jatuh hina di dalam pandangan Tuhan seru sekalian alam. Menangis kerana mengenang hari akhirat. Saat ni kita menangis kerana takut pada Allah SWT. Lepas ni kita menangis kerana mengenangkan hari kiamat. Jika masih sukar juga, iaitu untuk menangis, maka hendaklah anda gambarkan betapa susah untuk menghadapi hal yang akan menimpa dirimu pada hari akhirat. Yang ia tidak boleh, tak dapat tidak akan tiba. Sekiranya anda benar-benar telah beriman kepada Allah dan mempercayai segala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah anda akan heboh dan menangis jika anda mempunyai hati yang berperasaan dan akal yang dapat menimbang. Tetapi jika anda tiada mempunyai hakikat ini, maka anggaplah dirimu ketika itu sebagai seekor binatang yang dipelihara di dalam gedang, ataupun yang melata di padai-padai rumput, tiada berguna lagi, sebab Allah Subhanahu Wa Taala hanya menunjukkan percakapan dan peringatan kepada manusia yang berhati yang berhati perut. Allah telah berfirman lagi, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Artinya sesungguhnya pada hal yang demikian itu menjadi peringatan, iaitu pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati, iaitu pengertian, ataupun mempergunakan pendengarannya dengan berhati-hati. Dan firman-Nya lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu mengandungi segala keberkatan, agar diperhatikan semua keterangannya dan supaya dimengertikannya
oleh orang-orang yang memikirkan. Sudah mengajar mati sekarang. Dan firman lagi di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan yang dapat mengambil pelajaran hanya orang-orang yang mengerti. Ambil faham. Tidak. Perkataan ulul albab itu dimaksudkan dengan orang-orang yang berakal dan yang mengerti. Orang ada akal fikiran, orang reti, orang faham. Perhatikanlah betapa Allah telah menafikan adanya akal bagi orang-orang yang tiada mengambil peringatan terhadap keterangannya. Sedang menghormati sekalian, melalui firman yang berikut, Allah Ta'ala telah mengkhususkan peringatannya kepada para ahli taubah, iaitu orang yang sentiasa menyerah dan kembali kepada Allah SWT. Dan juga para ahli khusyah, iaitu orang yang jiwanya sentiasa khawatir dan takut kepada Allah Ta'ala. Dan akhir sekali kepada para ahli iman, iaitu orang-orang yang mempunyai Allah dan Rasul dengan janji-janjinya yang muluk-muluk dan ancamannya yang dahsyat. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Satu daripada ayat dari surah Al-Mu'min ayat 13. Wallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatazakkaru illa man yunib. Artinya, dialah Tuhan yang telah menunjukkan keterangannya dan menurunkan rezeki daripada langit, dan tiada yang akan mengambil peringatan malaikat orang-orang yang kembali kepada Allah SWT. Orang yang menyerah diri kepada Allah SWT. Dan firman lagi, fazakir in nafa'ati zikra sayazakkaru man yakhsha. Artinya, maka peringatkanlah kiranya peringatan itu berguna. Nanti peringatan itu akan diterima oleh siapa yang takut. Dan banyaklah dengan dalil-dalil lagi. Selepas pada ni kita nak pergi sakut. Ya tertib dia kena sakut pergi. Mulai daripada kita kasih sayang antara sesama manusia. Dan kasih sayang terhadap Allah SWT dan Rasul. Dan taat kepada Allah dan Rasul. Lepas pada tu bahaya maksiat. Orang yang beriman dengan hati dan lisan, tetapi melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Bahkan mengerjakan maksiat setiap hari pula. Maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Sekiranya orang ini tiada mendapat taufik dan petunjuk Allah SWT, iaitu hidayah, untuk segera bertaubat dari dosanya sebelum mati, dikhawatiri akan digulungkan bersama-sama kaum munafik dan kafir yang akan dilontarkan ke dalam api neraka yang membakarkan hingga kempangkal hati, sebagaimana yang disifatkan Allah di dalam firman-Nya, narullahil muqaratul lati tatali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'saratun fi 'amadin mumaddadah. Artinya, api dalam neraka yang dinyala-nyalakan Tuhan, yang dinyala-nyalakan oleh Allah SWT, yang panahnya naik ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup di atas mereka di dalam tiang yang memanjang. Wahai mukmin yang patuh, tetapkanlah dirimu di dalam taat kepada Allah SWT. Berbaikkanlah ketaatan kepadanya dengan penuh ikhlas dan sabar.
kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga anda menemui Tuhan Azza wa Jal. Dia meredaimu dan anda pun reda kepada Allah SWT. Kita reda kepada Allah, Allah mereda kepada kita. Moga-moga dia menempatkan anda di rumah kemuliaannya, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Lepas tu, wajib segera bertaubat. Apabila bahaya maksiat, kita tahu dah, kita wajib segera bertaubat. Satu daripada pemberian dan pengajaran, wahai mukmin yang menderaka jika anda melakukan maksiat, hendaklah anda segera kembali kepada Allah SWT dengan bertaubat kepadanya daripada dosa itu sebelum terlambat. Jika anda mati, anda akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka. Sebagaimana firman Allah SWT, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Artinya sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pastilah ia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Di situ ia tidak mati dan tidak hidup. Selepas pada tu jangan harap. Jangan harap anda akan terselamat jika anda tidak segera bertaubat daripada maksiat itu. Bahkan anda pasti menerima balasan azabnya, sebab orang yang asi ataupun derhaka itu dirinya sentiasa terdedah kepada azab Tuhan pada bila-bila masa saja. Dan tidakkah pernah anda membaca firman Allah Subhanahu wa taala, satu daripada ayat lagi, afa aminal ladzina makaru sayyi'at ay yaksifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Artinya, apakah orang yang merencanakan sesuatu yang buruk boleh merasa aman bahawa Allah tidak akan menjadikan bumi menelan mereka ataupun menurunkan azab ke atas diri mereka, sedangkan mereka tidak sedar. Adapun Tuhan akan menyeksa mereka ketika mereka di dalam perjalanannya, sedangkan mereka tidak dapat menolak, ataupun dia akan menyeksa mereka dengan beransur-ansur. Kerana sesungguhnya Tuhanmu maha penyantun penyayang. Bahaya panjang harapan. Bahaya panjang harapan saat itu sedang menghormati sekalian. Sebab panjang harapan itu akan menarik manusia untuk mengambil berat terhadap dunia. Dan bertungkus lumus untuk membina istana impiannya. Sehingga ia menghabiskan masa siang dan malam di dalam memikirkan cara-cara mengatur kemajuannya. Kadang-kadang dengan berusaha di dalam hati dan kadang-kadang dengan bekerja untuk mencapai nikmat lahirnya. Ketika itu, seluruh hati dan anggotanya sentiasa sibuk di dalam menuntut dunia. Segala amalan untuk akhirat pun dilupakan dan tidak dikerjakan kerana tidak ada masa lagi untuk menumpukan perhatian kepadanya. Tak ada masa nak mikir, tak ada masa nak apa. Duduk dengan dunia penuh-penuh. Lagu ni, jika perkara itu, perkara dunia, ia segeralah mengusahakan dan bertungkus lumus di dalam menjayakannya. Tetapi, jika perkara itu perkara akhirat, ia malah cuai
dan tidak ada masa lagi. Sepatutnya ia berganjak sebaliknya. Bertungkus lumus terhadap perkara akhirat yang boleh menjaminkan baginya tempat tinggal yang abadi dan negeri tempat kembali yang bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul telah mengkhabarkan bahawasanya tempat tinggal itu syurga tidak akan dicapai tanpa usaha. Kalau kita tak usaha cari jalan syurga, tak temu syurga. Dan bekerja dengan bersungguh-sungguh pada menuntutnya serta bertungkus lumus pula di dalam tutup teks itu. Adapun dunia, maka ialah tempat tinggal sementara saja yang akan binasa. Tidak berapa lama lagi anda akan berpindah daripadanya menempuh alam akhirat. Segala harta benda yang anda kumpulkan akan anda tinggalkan. Sebab itulah, marilah kita tidak dituntut untuk mencari dan mengambil berat terhadapnya. Malah mengutamakan harta dunia itu dilarang oleh Allah Subhanahu Taala di dalam kitabnya dan di dalam ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rezeki yang ditetapkan oleh Allah bagimu tetap tidak akan lari. Tuhan tetap dah. Rezeki ada tiap-tiap orang. Tak akan lari. Tak raib. Meskipun kita tidak mencarinya. Akan tetapi apabila harapan anda untuk hidup menungkak langit, sentiasa terperam di dalam senubari kita, maka mulalah anda bertungkus lumus di dalam mengumpul harta dunia, sehingga terlalai pula daripada menyediakan diri untuk hari akhirat. Kita duk gaduh dengan dunia, tak buat bekalan akhirat langsung. Lepas tu balas mana? Anda lupa bahasanya suatu hari kelak anda akan mati juga. Orang ni, ia terlupa. Dia ingat pada dunia sana itu, terlupa pada akhirat. Iaitu terlupa pada mati. Akhir kali kena mati belaka. Tidak. Jika terlintas di dalam hati untuk mengerjakan amalan-amalan soleh untuk akhirat, segeralah. Dan tungkuhkanlah. Dan tangguhkanlah terlebih dahulu. Sehingga ada masa lapang sesudah menyelesaikan kerjamu untuk dunia. Anda bertindak demikian seolah-olah ajal dan maut berada di dalam tanganmu. Seolah-olah anda dapat menentukan mati. Bila-bila anda suka, semuanya itu adalah daripada bahaya sifat panjang harapan. Kalau kita duduk angin-angin lagu tu deh. Kita susah kemudian hari. Lalu tu kita jagalah diri daripada sikap yang tidak bertanggungjawab itu. Moga-moga Allah menghormatimu dan tangguhkan dan lamatkanlah usaha-usaha untuk kepentingan dunia. Bertungkus lumus dan segeralah usaha-usaha untuk kepentingan akhirat. Kita jangan galik. Mati tak tunggu kita. Hari ini kalau kita khabar hari ini kita selalu bertaubat kepada Allah SWT. Minta ampun dan maaf kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Tuhan terimakan taubat kita dan akan menyucikan diri kita daripada dosa-dosanya. Dan selalu kita berdoa dengan Allah SWT. Minta petunjuk. Minta hidayat. Kena berdoa juga. Kalau tak minta, tak mari. Tidak. Kau jauh kalau tak minta. Dan itu mestilah kita kena tukar. Hijrahkan diri kita. Salingkan diri kita. Hijrah ni saling menyaling. Pindah memindah. Daripada kelakuan yang tidak senonoh. Yang kelakuan yang buruk sana itu. Kita jadi kelakuan yang baik. Tak ada payah. Berdoa dengan Allah SWT. Tak usah minta dengan lain, tak jadi. Semua kuasa daripada Allah. Tuhan nak tukar orang molek jadi orang tak molek pun boleh. Tuhan nak tukar orang molek, orang tak molek jadi molek pun boleh. Tetapi dengan usaha.
Jangan lupa usaha. Kita nak serga, kita nak usaha cari jalan serga. Dan usaha nak lepas daripada neraka. Nak belah mana sudah di atas kita. Lalu tu dah hari ni, marilah sama-sama kita pakat memikir. Sekali dengan ayah mak, sekali dengan peminat kita belaka. Tiap hari kita ada kesilapan. Tiap hari kita ada kejayaan di akhirat. Dan setiap hari kita akan takut terlupa luput kepada akhirat, duk galik dengan dunia. Lepas tu, tadi ayah mak royak dah berkenaan dengan pahala-pahala. Buku hadiah pahala saat itu, kita hadiah pahala untuk saudara kita, untuk anak-beranak kita, untuk ibu bapa kita. Kalulah ibu bapa kita masih duduk dengan dunia banyak lagi. Kita anak yang soleh. Kita anak yang kuat agama dan beriman. Kalau ibu bapa kita tak mengaji daripada usul asal lagi dah. Lepas tu duduk dalam sifat-sifat yang mana yang keji saat itu, kita selalu boleh berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bagikan pahala-pahala kepada dua ibu bapa ataupun kepada sahabat anda kita yang masih duduk di dalam kesesatan, duduk dalam gelap. Minta Tuhan tunjuk hidayah, minta Tuhan beri lapu, minta Tuhan buka hati, beri cerah hati. Semua saat itu kita boleh berdoa. Boleh hadiahkan pahala-pahala. Nak nanti dia buat sendiri tak jadi dah, kita kena tolong. Ada tolong malaikat, iaitu hadiahkan pahala-pahala dan berdoa kepada Allah SWT. Doa kita akan sapa dan akan dikurniakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menkurniakan kepada kita yang kita berdoa saat itu dapat selamat bersama-sama. Dari itu sedang mengajar rahmati sekalian. Kita kena segera usaha untuk kepentingan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan." Ni satu hadis lama dah ayah mak tak bawa hadis ni. Sebagai peringatan bagi kaum muslimin dan muslimat dan kepada peminat kita semua, tak ada kira tua muda, tak ada kira kecil besar, lelaki dan perempuan, tina jatuh semua. Jadi berartinya hadis ni, bekerjalah untuk dunia seolah-olah anda tidak akan mati selama-lamanya. Ni wis semangat. Dan bekerjalah untuk akhirat seolah-olah ajalmu menunggu-nunggu esok. Penat kata kita buat amal saat itu, kita buat seolah-olah kata kita nak mati lolo dah. Buat amal jadi bersungguh untuk akhirat. Dan untuk dunia saat ini kita buat kerja jadi bersungguh. Ibaratnya kata kita tidak akan mati selama-lamanya. Ini semangat. Bukan beramal saat itu, tak saya mati. Tak saya mati. Tidak. Buat kerja dunia tu nak hipung juga, nak apa kau tu kau ni, seolah tak saya mati. Kau ni nak semangat kepada orang, suruh kerja jadi bersungguh. Itu dia. Bukan kerana apa, apabila harta banyak tak mati. Ada. Lepas tu demikian tu juga bekerjalah untuk akhirat, seolah-olah ajalmu menunggu-nunggumu esok. Mana kata esok dah nak mati? Tidak. Suruh buat amal menjadi bersungguh-sungguh. Menjadi bersungguh dunia dan akhirat. Di atas jalan kebajikan dan kebaikan. Iaitu sentiasalah rasakan maut berada di sampingmu. Sebab tersebut di dalam sebuah hadis Nabi yang bermaksudnya, Akrabu ghaibin
yuntazaru. Akrabun ghaibin yuntazarun. Artinya maut iaitu mati itu adalah sedekat-dekat perkara gaib yang ditunggu-tunggunya. Hak tu kita tak nampak tengok, seolah-olah kata mati dia dekat dengan kita. Mana tahu sisa ajal yang tinggal hanya sedikit saja. Padahal anda sedang sibuk dengan urusan dunia. Dan membelakangi pula urusan akhirat. Kita buat pada belakang pada akhirat. Jika maut datang, menyebar anda sedangkan anda dalam keadaan tersebut, kalau matinya mari tekah tu, nescaya anda kembali kepada Tuhan. Sedang anda masih belum bersiap sedia untuk menemui Allah SWT. Kalau mati lagu tu sesat, kita tak ada cadangan apa kepada akhirat. Tu dah. Dari tu kita kena cadangan akhirat. Utama sekali, berat pada akhirat. Dunia nak sepenuh, kena berat pada akhirat, iaitu penuh dengan amalan-amalan, iaitu kejayaan dunia yang penuh dengan kejayaan, iaitu nikmat-nikmat yang sebenar daripada Allah SWT. Jika boleh tentu anda akan memohon agar ditangguhkan maut yang datang itu hingga ke suatu masa lain. Malangnya yang demikian itu tidak boleh dan tidak akan dikabulkan. Kalau kita saat itu boleh bertawar, boleh minta, minta ya Allah, jangan mati lagi lah, jangan mati lagi lah. Lalu tu, kita tak usah duduk angin-angin. Angin-angin pelesu, dia panggil. Seperti mana Allah ni yang masih muda kita, lah, joli pun apa hati. Lepas tu nanti tua ni selalu nak tobat. Pas nak siapa kedak masa tu? Tidak. Lalu tu kita jangan duk tunggu-tunggu. Nak buat amal akhirat, buat selalu. Bahkan buat banyak. Kalau terkedai ke mati tekah tu, alhamdulillah, kita dapat boleh pergi berjumpa dengan Allah dengan tubuh suci, dengan tidak ada berdosa. Kalau kita duk galik, nak nanti tunggu-tunggu, ataupun nak nanti minta apa ni, minta tangguh, tak saya mati lagi. Ya tak mesti sama sekali. Mati apabila siapa ajal, dia kena sapa. Nak minta tangguh tak boleh. Apabila kita tahu lagu tu, nak tangguh tak boleh, kita selalulah kita cadang-cadangnya untuk bekal akhirat banyak-banyak. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang paling berkah, banyaklah berzikir, banyak baca Quran dan cederuh Quran. Baca Quran dan mengaji agama, berzikir banyak-banyak, buat kebajikan banyak-banyak. Tangan kanan tu panjang, sedekah banyak-banyak. Tak usah sayang harta dunia. Kerana nak bekalan kepada akhirat. Tuhan bagi rezeki dah kepada kita, kita jangan lupa. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran lagi. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumin yab'asun. Dari surah Al-Mu'min ayat 99 sampai ayat 100. Artinya, sehingga ketika maut telah datang kepada seorang di antara mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Tidak, sesungguhnya
Perkataan itu hanya sekadar dapat diucapkan saja. Kecek tu boleh. Tapi dia tak bagikan. Di hadapan mereka ada barzakhun, yang panggil. Iaitu dinding yang membatasi sampai hari mereka dibangkitkan. Jika demikian kesudahan manusia, maka tiada seorang pun yang membincangkan harapan dengan mencuaikan amalan-amalan untuk akhirat. Wak galik. Duk curi air semua. Tak ada duk wak belah mana ke akhirat. Duk wak dunia semata-mata. Dan tiada menyediakan diri untuk menghadapi maut. Menghadapi mati. Bekal mati itu tak ada. Melainkan ia bodoh dan terpedaya oleh nafsu. Nafsu ammarah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu, yakni hasabaha wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Artinya, orang yang pintar belik. Pintar ialah orang yang dapat menguasai hawa nafsu. Dan beramal untuk bekalan sesudah mati. Dan orang yang malas ialah orang yang menurut hawa nafsu. Kita kena mengatasi hawa nafsu kita. Jangan turut hawa nafsu. Menurutkan hawa nafsu serta berangin-angin kosong terhadap Allah SWT. Hak ni, kenyataan ni, bahasa panjang harapan, itu adalah menurutkan kehendak hawa nafsu dan tertipu dengan cinta-cintanya yang kosong saja. Sedang mengajar mati sekalian. Setengah salah soleh radhiyallahu anhum berkata, andainya anda dapat melihat ajalmu dan kehampirannya, kalau kita boleh tengok mati itu, ataupun duduk dekat dengan mati saat itu, nescaya anda akan membenci panjang harapannya. Kalau tahu kata kita nak mati esok dah, kita tak sedar gapo dunia ni. Itulah tak tahu, tu payah. Tak tahu, pas tak padu. Galik dengan dunia. Lalu tu, kalau kita tahu kata nak mati esok, kita benci dah dengan dunia ni. Tak ada panjang harapan dah, tak ada harapan apa dah. Dan tipu dayanya. Yang lain pula berkata, betapa banyak didapati setiap hari, tetapi masih belum cukup. Dan betapa banyak pula yang diharap-harapkan pada hari esok, namun tidak dapat dijaminkannya. Ada yang berkata lagi, betapa ramai orang ketawa sepenuh mulutnya. Suka kerah. Sedang kain kapennya telah disediakan oleh tukang jahit. Dia tak khabar. Dia suka kerah. Dia tak tahu kata kain kapen duduk dekat dengan kita. Kerana mati 24 jam. Tak ada siapa tahu nak mati bila. Dari itu hari ini, marilah kita sama-sama pakat memikir. Pakat memikir, pakat beki diri kita dengan secara cepat. Di dalam sebuah hadis yang tersebut, yanju awwalu hazihil ummati bizuhdi wal yakin wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Artinya orang yang pertama terselamat daripada umat ini ialah dengan sebab zahid dan yakin. Zahid mana kata orang tak bergaduh dengan dunia. Tak ada orang berkarik pun dengan dunia.
Dan yakin kepada Allah SWT akan balasan yang baik daripada Allah. Tak ada kira baik dan tak baik daripada Allah SWT. Dan yakin kepada Allah kata, maut sana itu duduk dekat kita. Kita akan mati. Kembali pergi berjumpa dengan Allah SWT. Dan umat yang terakhir binasa pula ia dengan sebab cintakan harta benda dan panjang harapan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, perkara yang amat aku khawatir akan atas kamu ialah menurutkan hawa nafsu dan panjang harapan. Adapun menurut hawa nafsu itu akan menghalangkan kamu dari menjunjung yang hak dan yang benar. Manakala panjang harapan, panjang harapan itu melalaikan kamu kepada akhirat. Kalau kita duk angin-angin hak dunia semata-mata sana itu, dia lupa akhirat. Orang yang melalaikan urusan akhirat tidak akan beramal untuknya. Sedang orang yang tiada beramal akan tiba di akhirat kelak sebagai seorang yang bergerak. Kalau orang tahu amal akhirat, orang bergerak di akhirat tu. Tak ada apa sekarang. Tidak punya amalannya soleh. Ia tiada bermodal untuk menyelamatkan diri daripada bahaya di akhirat tu. Lantaran tidak punya amal soleh dan bukti kiranya ia memohon dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Nescaya ia akan dihalang dan ditolak. Alangkah ruginya orang ini pada hari itu, ketika sesat sesudah tiada guna lagi. Di dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibni Umar, kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Artinya, anggaplah dirimu dunia ini sebagai seorang musafir. Hak ni Nabi nak beri semangat kepada kaum muslimin dan muslimat semua. Orang yang selalu beriman teguh dengan Allah SWT sebagai peringatan dalam hari ya. Setiap hari. Bukan wis sekaligus, lepas tu terlupa. Tidak. Ya kena wis semua sini. Wis belah mana turut Nabi wasiat kepada Ibni Umar. Anggaplah dirimu di dunia ni sebagai seorang musafir ataupun sebagai pengembara. Kita datang kita ni seorang musafir yang ada dunia ni. Bukan orang yang punya dunia. Kaya dalam dunia pun kena mati. Ini sebagai orang musafir. Duduk dunia ni sementara saja. Untuk pergi akhirat ni tempat kekal abadi. Hadis ni mengajurkan kita supaya sentiasa mengingatkan mati dan mengurangkan cinta-cinta terhadap dunia yang fana ini. Tidak. Lalu itu sedang mengajar mati sekalian. Satu hadis lagi, anda masih hidup di waktu pagi, jangan tunggu hingga ke petang. Kita hidup pagi, balik petang meninggal dunia pun boleh jadi. Semua kuasa daripada Allah SWT. Dan jika anda masih hidup di waktu petang, jangan tunggu hingga ke pagi. Tak usah tunggu, nak buat amal, buatlah. Jangan duduk tunggu sampai ke pagi esok. Sediakan dirimu masa hidup untuk bekalan waktu mati. Dan masa sehat untuk bekalan waktu sakit. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Bermulai dengan masa saat itu. Sebagaimana ayah mak berjanji dengan demo. Nak beri peluang masa 10 minit. Akhir ni. Nak beri peluang kepada peminat kita. Ada nak tukar fikir gapo. Ada nak beri nasihat gapo. Kepada ayah mak dan kepada peminat-peminat kita. Dengan keberkatan di bulan Ramadan ni. Sepatah kata ialah dapat balasan syurga daripada Allah SWT. Dia dah. Ni satu telefon. Tidak. Ya, Assalamualaikum. Gana bunyi bergua tu. Kau nak selera dia. Nak tanya itu ayah nak. Derah sikit. Pun taruh di motor tu teh. Oh.
kita hidup semaya. Tak boleh kita tu boleh dah. Buat apa tak boleh tempat cuci? Cari tempat cuci lah. Kita pergi buat air. Dia ambil air semaya kat tu lah. Yo, cadai-cadai buat basah sikit. Akik-akik latar sikit. Cari bucu mana buat basah. Deh. Ya kerja rezeki wajib kena pergi. Semaya pun wajib deh. Tu dah. Tak ada kira dia nanti nak kelik semaya sejik nak semaya di rumah tak ada dah. Ya. Satu ya. Ya teladan baik deh. Deh. Teladan baik tu deh. Kita bawa ke semaya siap-siap selalu dah. Dan nak pergi matang pun semaya ada tubuh semua apa dia nya. Deh. Kau nak tanya lagi. Kita dah baca rumah hadiah dah semua kita tu kita hadiah betul-betul ni. Nak pergi kat mana lagi? Nak kelekok kat mana? Ke mana tak reti. Tak reti. Jalan dah reti dah tu. Sampai tanya tu. Baca-baca rumah baca yasin. Nanti kita hadiah betul-betul. Minta bersapa lah kepada dua ibu bapakku. Ya Allah. Banyak tu ya. Banyak tu ya. Tak sorry banyak sangat lipah pula. Apa sekalian dosa. Minta apa dosa tu ya. Ya, terima kasih ya. Ya umum dia. Panak-panak pun tak apa dah. Tapi minta banyak-banyak kali. Ya Allah minta apa dosa ibu bapakku. Ya Allah minta apa dosa. Kalau 3 kali Tuhan akan terima doa kita. Deh. InsyaAllah. Ya. Ada apa lagi? Rayak habis. Moh tu kau boleh peluang ni. Dari tu telefon payah dengan ayah mak. Deh. Banyak nak lekat. Telefon ramah deh. InsyaAllah. Ya. Dah buat semula pula. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu telefon. Ni timur. Apa ni? Buat dalam kebun kita. Bucu mana. Buat basah-basah tempat semaya. Biar dah cukup lekat selalu. Ni cadangan akhirat ni. Satu telefon lagi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ada ekor na pandai dia. Jauh sikit ke radio. Betul ada gapo Tak dengar dah. Tak yang mak minta dah tu panjang ke umur dah tak yang mak. Le dengar nak male. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima syukurlah tak yang mak dah ajar. Tak ada dah tempat nak air waktu nak dengar di sini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Seminggu dah tak yang mak duk buat ni. Jadi naik ni seminggu dah. Tu. Dia boleh ya berkat. InsyaAllah. InsyaAllah. Berkat dengar, berkat mengajar. Ya. Yang mak wajib kena mengajar. Allahu Akbar. Ilmu kena bagi kat orang. Panu buat orang duk uzur rumah duk tiak uek-uek rumah. Pada waktu. Kesian mak orang. Dia tinggal di sore sana tu. Orang kecak bako masa manik. Ayah kecak lama dah. Masa kita muda itu tu ada segar dah. Ni tanya tak nyampak sekali deh. Boleh. Tanya sujud sawi ni sekali ke 2 kali? Sujud sawi 2 kali. 2 kali? Ya. Yo sujud tu. Lepas tu bangun tu sujud pula. Ya. Nak tahu duk asuh awal. Kena kedok tak tahu tu. Kena kedok tak tahu tu. Tak tahulah, tak apalah. Dah pernah tengok lagi kita sekali lagi pernah kayak sujud sawi deh. InsyaAllah. Kerana ni lama-lama sekali. Pani nak tanya seragi. Nama lek tak tahu terlupa Deh. Kita nak semaya taubat. Semaya taubat tu ya dok sujud ke tu dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu 41 kali 40 kali. Kalau kita baca tak sampai boleh kedok. Tak ada apa. Tu. Baca 3 kali pun tak apa. Ada. Ya gini, ya 3 kali tu deh. Tuhan terima. Deh. Sebut kata, sepon dengan kata kita kata minta lepas daripada api neraka, minta lepas daripada api neraka. Bak katuk selalu api neraka. Dengan berkat teh deh.
Jangan ada angin-angin hak lesu, angin-angin hak sungguh deh, insya-Allah. Allahu akbar. Jangan buat payah. Kita mudah ni tak mudah hak lesu. Kena sungguh. Dekat sangat dah nyawa kita ni. Allahu akbar. Tiap-tiap orang lah. Terima kasih. Mati. Ya. Aduh, tak pula ilmu emak kita tak boleh ngaji. Kalau doa ya mak banyak-banyak. InsyaAllah. Buat hadiah pahala tu boleh buat semata-mata. Benda baru ni kena ubah tak emak. Cerah dak lagi tu hadiah pahala tu. Cerah dah deh. Dengar dah ni. Cerak itu. Dengar dah. Dia baca semua tu. Orang semua. Sayang kita, sobat anak kita kasih belaka. Wis apa belaka, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Kita dah buat tanahnya ni. Kata ada dunia tu hai akhirat. Dak ingat sani dua perkara sani. Dunia duk sementara saja. Tidak. Akhirat kekal abadi. We ingat situ. Nak we lupa dunia we boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah daripada puasa daripada peminat kita deh. Ya. Alhamdulillah. Lepas tu masa kita dekat dengan apa pukul ni pagi. Alhamdulillah. Boleh satu telefon lagi deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Weh, derah sikit masa tak ada dah. Tanya kata orang-orang apa berlaku. Anak berlaku ni mak awak ni lepas dah hai. Kau berlaku tak lagi? Dah berlaku. Dah berlaku. Berlaku? Yo yak dah letu ke. Yo yak kata ku baca Subhanal Kudus, Rabbanal Kudus. Boleh baca tak tu? Tak tahu, ya mak tak biasa dengar. Gitu. Dah lah tak apa dah deh. Nyai gaduh. Ada yang kata suruh baca itu pun baca. Tak apalah. Dah mau baca tak kena berguru deh. Kena we tahu sungguh deh. Jaga amal we kena we tahu sungguh deh. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu masa kita pun sudah sapa dah deh. Tak lain tak bukan hari ni sekadar sekat ni deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.